Record. Saya akan bagi link lah. Oh, okay. Kamu tengok link tu je lah. Okay, kat mana ni? Saya tak intro di saya dulu Okay, nama saya Zulkifli bin Ahmad. Okay, from Faculty of Mechanical and Automotive Engineering Technology. Okay, bukan betul lah kamu ada ni kan? Ada fakulti ni. Yep. Actually sebelum ni ada saya mengajar juga yang fakulti College of Engineering. Yang tu kat Gambang tu kan? Itu lain. Okay. Actually College of Engineering dengan fakulti ni sebenarnya kita dulu satu fakulti. Okay, so bila ada rombakan dalam universiti, kita asingkan engineering. Siapa nak pergi engineering, College of Engineering. So yang nak stay di Pekan, Faculty of Mechanical Automotive Engineering Technology. Kita under Faculty of Engineering Technology lah. Faculty of Technology, sorry. Dia bukan fakulti, dia panggil apa? College of bukan college. Panggil apa? School. School rasanya. School of Technology. Lepas tu dia pecah tu College of Engineering, College of Technology. Saya tak pasti college ke school ke, tapi under teknologi lah. Dalam teknologi tu bawah dia ada mechanical, ada electrical, ada chemical, apa semua tu. So kita ada cabang under Faculty of Technology tu. Okay. Yang engineering lah. Engineering dia lebih pada technical sikit. Okay, ini kontak saya. Okay, kamu boleh kontak ni, nombor ni ataupun email kat sini, kifli@ump.edu.my. Okay. Alright. Ini tadi. Okay. Okay. Cuba buat ni. Dalam statics yang melibatkan dengan pengiraan ni semua ni memang perlu ada kertas untuk kita contoh-contoh nak tulis. Nak cuba kita buat dalam kelas lah. Okay, cuba convert 2 km per hour kepada mili per second. Meter per second. 2 meter per second. Boleh buat? Apa ni? 2 kilometer. Dapat 0 point. Oh, sorry. Padam pula, sekejap. Okay, 2 km per hour, so berapa? Okay, kita tengok. Cuba. 2 km kepada meter apa? 10 kuasa 10 kuasa 2. 10 kuasa 3. 3 meter kan? 10 kuasa 3.
Okay. Hour. Mana boleh 2 put second. second. 120. 120. 36 3,600. 3,600 second kan. 1 hour berapa second kan? 3,600 second. So jadi 2 kali 10. yang ni tak payah ni. Okay, ni tak payah value ke depan ni tak payah letak pun tak apa. Ini 10/3 ni. So 10/3 dapat 0.56. hilang tak? 0.56. Ini kamu darab dengan ni ke? Apa dia, Sir? Kamu darab dengan ni ke? Ke salah? Salah. Sepatutnya dia lagi besar kan? Mm-mm. Dia lagi besar. Okey. Bagi 3.6. Dia boleh terkejut je ni. 2 kilometer per hour convert kepada meter per second. Okey, meter ni 10/3. Okey, yang ni 3.6 10/3 kan. So maknanya dia kena bahagi sama dengan ni potong kan. Boleh potong. So jadi satu kena bagi 3.6 lah. 6. So maksudnya 2 bagi 3.6 2 bagi 3. Kosong 0.56. Betul lah itu. Betul lah tu. 0.56. Okay. So maksudnya kilometer per hour tukar kepada meter per second bagi 3.6 je. Terus. Lepas tu kalau nak tukar 0.56 meter per second tukar kepada kilometer per hour. Kilometer per hour. Maknanya 2 kilometer per hour. darab 3.6 lah balik. Dapatlah ni balik kan. Dapat 2 balik. Macam tu je. Padam dulu. Alright. Okay, yang lain pun sama lah konsep ya. 50 okay, meter. Ni mili Newton kan. Mili Newton. Mili 10/-3. Darab dengan maksudnya gini kita tukar balik 50 kali 10/-3 Newton darab dengan 6 kali 10/. Apa tu? G apa? Giga 9 Giga 10/9. Okay. So 10/9. Jadilah 50 kali 6 300 kali 10/6. 10/6. Bijak semua. Slow sikit lah. Tak ingat. Nak ingat. 3 tambah 9 kan. Ini kita tambah kan. Ini tambah. Sorry. Okay, this one tambah dengan ni. Okay, so that's why dapat 6. 300 kali 10/6. So something like that. So yang lain sama lah. Yang bawah pun sama lah. Kalau yang ni 88 km per hour tukar kepada meter per second. Bagi 3.6 je. Kita buat tadi kan. 3.6 dapatlah meter per second. Okay, force vectors, magnitude and direction. Okay, in force vectors, bila dia kata vectors melibatkan magnitude and direction. Okay, dia mesti ada magnitude. Magnitude adalah dia punya value dia. Okay, berapa force. Kalau ada force vectors, how much magnitude dia. Berapa value dia in Newton.
Direction adalah arah force tu. Kita kena bagi tahu arah dia arah mana. Iaitu dengan kita cari dia punya angle dia. Kalau macam ni, angle dia 0. Lepas tu kalau arah dia ke atas, dia ada angle dia, theta dia. Kalau magnitude tu dia apa? Dia ada value dia. Dia mesti ada value. Okey, sama ada. Okey, kata ni adalah 5 Newton. Okay. Ni value dia lah, magnitude. Oh. Okey. Okay. Arah dia, dia mesti ada angle dia. Theta ni berapa degrees. Kalau nak tulis dalam unit vektor lah. Bila kata vectors, dia mesti ada dua benda ni. Newton and direction. Okey, skala positif negatif je. Biasanya ni dia kamu tak sampai lagi ni sebenarnya. Sekejap. Oh, saya kena tunjuk kamu ni. Assessment lah. Kita punya background, mana lectures, kamu punya some statistics. Okay, this one. Okay. Ini kamu punya assessment. Okay. Kamu akan balik sini kan? Oh ya. Yeah. So kita akan buat hybrid lah. Maksudnya berapa minggu lah. Beberapa minggu sebelum kamu balik ke sini, kita akan buat secara online. Okay. Kemudian bila balik sini, kita akan buat face to face lah. Face to face nanti. Tapi macam Daniel, dia tak boleh balik lagi ke kampus. Dia dalam 20. proses. Bila? Saya dalam proses lagi. Dr. Saiful cakap saya boleh balik ke sana dalam 20 hari nanti. Okay. Kalau macam tu, maksudnya bila saya face to face dengan Lokman, kita online sekali lah. Boleh. Kan? Saya buka kat situ, buka kelas tu. Kamu tengok lah. Okay, dia ada course outcome, ada 4 course outcome. Ini yang di cover untuk topik ni, untuk subjek ni. Modul, okay, dia based on modul lah. Based on modul. Kita ada 4 modul dalam statistics ni, iaitu setiap modul tu kena pass. Actually kita nak buat dia macam modular system, iaitu kamu kena lulus setiap modul ni, okay, untuk melayakkan kamu lulus subjek ni. Kita sebenarnya kita arah ke situ, tapi sekarang ni dia punya implementation dia biasa sama lagi macam dulu, iaitu kena buat semua ni assessment, lepas tu lulus. Dia tak ikut modul-modul ni, tapi untuk ke arah tu kita akan sediakan by modul lah. So ada 4 modul dalam ni based on topics. Introduction to statistics, kalau tengok kat situ, demonstrate fundamental apa semua ni, kumpulan forces in skala vektor. Bunyi apa Ada problem. Dengar bunyi kan? Dengar rasa. Ni apa Sini tak ada. Saya rasa setting ni kot. Tak payahlah, pakai internal lah. Bunyi lagi Bunyi bisa.
Okay. Yep. Saya Google Meet lah. Okay. Okay. Alright. Ada 4 modul. Introduction to Statics, Equilibrium of Particle and rigid body. Okay. Dia ada Structural Analysis and Friction. Okay. Lepas tu modul 4 adalah Centroids and Moment of Inertia. Okay. Ada 4 modul in this subject. So maksudnya kamu kena lulus, bukan lulus, maksudnya kena buat, completekan semua modul ni lah. Okay, dalam setiap modul dia ada ada assignment dan ada juga test. Okay, kalau tengok sini, quiz tu dengan assignment samalah. Quiz modul 1 4%. So untuk modul 1 lagi test 1. Test 1 bawah ni 12%. So test 1 dengan quiz modul 1 ni adalah untuk kamu lulus modul 1. Ni modul 1 ni. Okay, so maksudnya dalam modul 1 ni dia ada quiz modul 1 dengan test 1. Test 1. So maksudnya setiap modul tu ada test. Jadi kamu ada 4 test. So final tak ada lah. Final tak ada. Yang okey kat situ tak ada final lah. So maknanya by modul lah. Habis kita belajar topik tu, terus buat test. Kan? Macam quiz sekali ke macam mana? Quiz dalam modul tu lah. Saya akan bagikan lah, maksudnya dalam CO1 mungkin 4 minggu pertama. Kita ada 14 kan? 14 sama dengan 3 minggu lah. 3 minggu pertama untuk cover modul 1. Okay, modul 1 ni yang atas. Lepas tu bila dah habis modul 1, masuk modul kedua, minggu keempat sampai minggu ke-6. Itu modul quiz modul 2 dengan test 2. Dengan test 2. Tapi kita test tu hanya untuk katalah CO2 tu, kita test pada equilibrium sajalah. Soalan pasal equilibrium je lah. Ikut modul lah. Ikut modul. Okay. Jadi tak bercampur lah banyak-banyak benda nak kena study. Habis belajar terus test. Habis belajar terus test. Dia lebih ni lah. Lebih tersusun dia punya tu. Kalau kita buat exam, maksudnya dia cover semua topik. Kamu kena study semualah. Tapi di hujung semester. Okay. Macam dia ni bila jangka masuk? Jangka masuk 20 kata Dr. Saiful. 20 hari bulan? Bulan 3. Bulan 3. Tapi Lokman pun lebih kurang tu juga masuk kan? Saya Sabtu ni. Sabtu ni? Lepas tu kena betul. Quarantine dalam 10 hari. Lepas tu baru boleh. Quarantine. Quarantine tak boleh buat lagi. Okay. Sebab Semenanjung 1 bulan. Kalau Borneo 20 juga kot baru datang. 1 Mac. 1 April baru betul-betul ni. 1 April baru face to face kan.
Tapi ikutlah kalau Lokman selesa nak face to face, kita buat face to face. Boleh je. Oh, boleh je. Saya atas se lah. Kalau itulah. Kalau atas saya online lah. Oh. kita tunggu habis saya punya quarantine dululah. Macam mana? Kamu kena settle quarantine dulu. Okay. Okay, yang ni reference book. Okay, kita ada Ferdinand P. Beer ni. Kita tengok ni, Ferdinand P. Beer. Ada Hibbeler. Yang biasa kita akan refer dua ni lah. Ferdinand P. Beer ni. Okay, satu lagi Hibbeler ni. Mechanics for Engineer Statics. Vector Mechanics for Engineer Statics. Merriam ni jarang guna ni. Wiley. Biasa person dengan McGraw-Hill ya. Kita refer. Ni. This one and this one. Tapi biasanya kalau dalam kelas saya pakai note dalam kelas saya ni cukup lah. Tak perlu belajar yang lain pun. Cuma reference lah kalau nak cari soalan banyak-banyak lagi ke. Masa saya bagi tak cukup assignment saya bagi. Nak cari lagi lah. Carilah buku tu. Banyak. Dan boleh juga download sebenarnya. Tunjuk sini. Ni. Ini pun saya download ni. RC Hibbeler ni. Oh. Dekat online ada lah. Ada. Kamu cari je dia punya tu. Sekejap macam mana ni. Okay. Yang ni 13 edition. 13 edition lah. Engineering Mechanics Statics 13 edition. RC Hibbeler. Kalau ni biasalah buku teks kan, banyak lah dia punya soalan-soalan tu. Post vectors. Dia tak cover semua, hanya beberapa topik je dalam buku ni. Ikut teaching plan kita ni. Equilibrium particle, force system, rigid body ni masuk, structural analysis masuk, internal forces, friction masuk, center of gravity, moment of inertia habis. Virtual work ni tak adalah. Adalah banyak dalam ni. Penerangan dia, kenapa apa semua. Tapi yang dalam kelas saya simplifiedkan dia lah. Dia punya ni. Yang penting-penting je kita ambil. Ni macam mana nak tukar. Okay. Tadi kan 2 km bagi 3,600 dapat 0.4556. Macam tu lah. Kita buat tadi tu. Banyak ni. Ni soalan-soalan dia, exercise dia bagi. Bolehlah refer ni. Kalau nak refer. Okay. Ini vektornya. Saya tak plan nak apa? Saya tak plan nak ajar lagi sebenarnya first class ni. Okay. Kita nak kenal je dulu sebenarnya. Saya pun kena recap balik ni tu kan. Apa? Biasalah tu. Sebab dah lama tinggal fizik ni. Okay, saya share kat sini pula. Mana share screen? Oh, sini. The window. Tak screen lah. Okay. Cuba tengok ini pula. Okay, actually saya ada, biasa kalau sebelum ni saya bagi video je. Kelas buat juga, tapi video kadang-kadang saya tak buat kelas, saya bagi video. Okay, video tu dalam YouTube lah. Pergi ke channel saya, ada channelnya. Slow pula. Patutlah. Fli Ahmad. Kalau cari, tengok jumpa. Apa nama channel tu? Zulkifli Ahmad.
Zulkifli Nama saya. Ahmad. Oh, nampak saya. Nampak ah? Ada. Subscribe. Slow ni. Apa slow sangat? Dem Fujiwara ah. Ya tu saya. Pengaruh cerita. Anime. Ke Kan apa? cerita Pengaruh kereta. Tak tahu lah saya. pengaruh initial D. Okay. Dalam ni ada Okay. video yang kita boleh buat as a reference jugalah. Ini playlist. Dan playlist ni biasa saya ada letak. Ada dah oh, tak ada. Saya tak buat playlist dia. Tapi kalau tengok video, ada dia punya ni. Pergi ke... Saya rasa lecture kot. Saya campur je. Saya mengajar subjek tu saya letak je. Okay. Kalau buat playlist ni macam ni centroid ada, statics. Yang tulis static lah. Static class. Statics. Ni strength of material. Ni strength. Mana lagi static? Rigid body. Rigid body ada. Ni rigid body, statics. Equilibrium ni static kat. Saya kena buat ni lah. Buat playlist Buat playlist asing. So nanti dia akan masuk dalam playlist lah. Okay, dalam ni saya ajar drawing juga sebelum ni. Tapi kamu technical drawing kan? Ya, betul. Saya ambil technical drawing. Lukis manual kan? Dia tak pakai software. Dia lebih kepada information dekat lukisan tu je lah. Dulu pernah belajar tak? Ada? Pernah belajar. Pernah kan? Lukisan kejuruteraan ke apa? Kalau SolidWorks ni rasa. Lukisan kejuruteraan ke apa? Belajar dulu? Dulu dekat SPM saya lukisan kejuruteraan. Tak banyak lah. Saya tak letak. Tak banyak ni. Ada ni, structural, equilibrium ni, rigid body. 5 je. Masa ni tahun lepas baru belajar nak buat video sebenarnya. So video pun entah apa-apa. Okay, lepas tu biasa notes saya letak dah ni. Blog saya. Blog pun tak macam blog sangat lah. Lecture notes zultronic.blogspot.com. Okay, kalau static pergi static lah. Okay, adalah Newton's Law. Yang ni tak ada note ni. Ni ada notes link dengan video link. Moment tak ada. Friction. Ni structure analysis. Yang ni note je. Video tak ada. Friction. Structure analysis. Note dengan video. Centroid. Note dengan video. Nanti saya akan tambah lah semester ni insyaAllah. Kalau berkesempatan. Ini kat sini nak download notes dia. Lepas tu ini video ni nanti saya akan create satu playlist untuk statics. Lepas tu okay, Google Meet. Google Classroom. This one. Google Classroom. Okay. Boleh kamu join Google Classroom ni. Ni kod dia. Saya nak tukar. Boleh tukar class code ni. Ini kod dia.
ZUYIAV 2. Apa tak? Dapat. Okay, dah. Dah? Dah. Laju mah. Lokman? Nah, saya dah masuk. Static. Untuk saya, Daniel belum. Daniel belum. Tengah masuk tu. Tengah. Sudah masuk tu. Belum. Dia boleh tukar nama tak? Oh, dia pergi ke tu kan. Ni dia ambil daripada Google Email Oh, okey. Tak apalah, saya kenal 2 orang tak apa. Saya boleh kenal. Kalau yang macam ramai-ramai tu, nama macam-macam. nak kirim markah pun susah. Ni siapa ni? Tapi saya try tukar nama je. Tak apalah, nanti dia automatic tukar situ. Okay, dalam ni actually yang ni Google Classroom untuk static sebelum ni. Okay, so kalau tengok kat sini ada lah dia punya classwork tu, assignment apa semua tu. Tapi saya ingat saya nak delete semua ni. Sebab nanti grade ni dia akan keluar sekejap. Saya create new lah. Saya delete semua. Delete. Oh, dia delete semua satu-satu. Okay, sambil-sambil saya delete tu. Ada apa-apa nak tanya? Ada tips untuk ni study subjek? Tips dia buat semua assessment yang saya bagi, dapatlah A. Buat assignment, buat test, complete semua tu InsyaAllah dapat A. Saya macam risau ni kamu semua kejap-kejap ni. Kalau belajar sebelum ni, diorang pelepasan diorang ada yang gagal kat ke macam mana tu? Gagal ada? Gagal ada. Tak pernah lagi lah dengan saya gagal. Tapi CD tu ada lah. Selalunya dekat topik mana yang student selalu macam susah struggle? Okay, dia yang penting topik yang awal-awal ni. Yang awal-awal topik tu, modul 1 lah maksudnya. Modul 1 tu kena betul-betul faham dan betul-betul dapat dia punya fundamental dia. Sebab kalau dapat tu untuk next dia ada kaitan semua tu. Dia relate. Yang penting untuk static ni, okay, saya bagi tahu dia, kamu kena ni faham free body diagram. Free body diagram. Free body diagram tu apa kan? Kamu tulis dulu, nanti kamu cari. Free body diagram tu apa? Kat rumah internet okey kan? Ada masalah? Okey saya. Laju tak? InsyaAllah laju. Kat bandar-bandar laju lah, biasa. Dekat sana internet okey ke, sir? Internet dalam kampus, dalam UMP laju. Okey. Kat luar ni bergantung kita punya ni lah. Internet kita pakai macam mana? Sir, kalau macam line telefon kat sana, mana yang laju? Line telefon nak kata apa laju, tak tahu juga. Saya pakai e-mobile. Ada pakai DG. DG laju juga.
Tapi tak Macam pernah okey ada lah, okey. tak pernah ada masalah lagi lah. Tak ada. Dulu ya. Sekarang ni rasanya okey dah. Pencawang ni banyak lah. So far okey semua. Kenapa ada banyak? Okey. Apa lagi ya? Kamu boleh tahu? Kamu sampai pukul 12 kan? 12. Sampai pukul 12. Nampak gini. Nak tanya apa? Okey, yang tadi penting lah free body diagram. Free body diagram tu apa? Okey, free body diagram sekejap saya tunjuk. Free body diagram dia adalah contohnya yang ni lah. Dah terbuka ni lah. Okey. So mana sekejap. Okey, contoh tengok ni. Okey. Free body diagram adalah satu dipanggil macam visualization untuk force. Untuk keadaan sebenar, bila keadaan sebenar contohnya macam ni. Okey, kamu tengok. Nampak tak? Nampak tak ni mouse? Nampak? Nampak Okay, nampak. Contohnya mouse ni. Okey. Apa free body diagram dia? Untuk menjadikan dia static. Bila kita kata dia static, dia adalah hukum Newton pertama. Apa? Newton pertama apa? Cuba search. Sambil-sambil search lah. Hukum Newton pertama apa? First Newton's law. Constant speed in straight line. Oh, inertia. Bukan inertia. First Newton law. Dia kata kalau objek tu dalam constant speed dalam straight line, dia akan kekal speed yang sama unless ada force yang lain lah. Betul. Dia kata kalau dia static, dia akan kekal static lah. Kalau dia bergerak, walaupun dia bergerak, tetapi dia velocity dia sama. Velocity dia sama maksudnya kalau dia bergerak dalam keadaan 10 meter per second, dia maintain je semua. Itu pun kita consider sebagai statics. Okay, tapi kalau untuk case ni, dia adalah statics. Okay, dia tak bergerak. Okay, dia mesti ada yang kita kata tu adalah equilibrium. Okay, equilibrium iaitu maksudnya pada keadaan statik ni ada force-force yang bertindak pada dia untuk menjadikan dia statik. Jadi dia tak bergerak. Okay, contohnya bila dia duduk atas tangan saya, okay, dia kekal statik kat sini disebabkan apa? Ada force. Ada force. Dia ada force dia, berat dia kan ke bawah. Lepas tu ada force satu lagi, tangan saya yang tolak berat dia tu. Okay. Kata berat dia 10 gram, tangan saya ni sebenarnya tolak balik 10 gram untuk menjadikan dia statics. Katalah saya pegang benda yang berat kata mouse ni berat dia 10 kilogram. 10 kilogram. Tangan saya tak dapat tampung 10 kilogram, nak tolak balik 10 kilogram. Jadi apa berlaku? Dia akan constant bergerak. Mouse ni kan turun bawah lah. Saya tak dapat tolak kan 10 kilogram. So itu dah tak jadi static. Okay, dia tak jadi static lah. Sebab dia tak kekal pada keadaan asal dia. Tempat asal dia. Okay. Dia turun ke bawah. So free body diagram untuk case macam ni. Kalau tengok kat screen tu. Okay. Mana ni? Okay. Alright. Untuk ini, dia ada force yang bertindak atas dia. Kita tengok yang pin ya. Dengan tali ni lah. Ni tali ni kan. Kita tengok ini je. Free body diagram, step dia yang penting kita kena buat dia punya boundary dia. Okay. Boundary dia. Ataupun kalau tak nak ni, kita campur sekali dia punya ni.
Okay. Ini boundary untuk pin ya. Okay. Lepas tu ada tali yang menarik pin tu ke atas sebanyak 80 Newton. 800 800 Newton. Newton. Okay, unit force adalah dalam Newton. Satu lagi, F2 ke bawah dengan angle theta. Kenapa dia bagi theta ni? Sebab ni adalah vektor. Yang kita kata tadi, bila dia ada force, dia ada magnitude, dia mesti ada Direction. direction dia. Angle dia. Angle. Okay. That's why dia letak angle tu. So, kalau case ni, okay, ini kita punya objek kita nak tengok. Okay, kemudian dia ada free body diagram dia. Jadi, kalau tak ada tali ni, kita buang tali ni, kita nak lukis dia adalah, dia akan ada force 800, force F2 lah. Ni F1. F1 800, F2 disuruh cari kan. Untuk menjadikan dia equilibrium. So dia akan convert kepada vektor ni, iaitu 800 ni 800 ni, pindah ke sini. Okey. Satu lagi yang bawah ni F2 kita sambung ya. Ni F2. Okey. Jadi ni yang biru ni apa? Ni adalah resultant force untuk menjadikan dia equilibrium. Untuk menjadikan dia static equilibrium lah. So dia ada satu daya tarik ke atas, satu daya tarik ke bawah. Okey, dia kena ada satu lagi daya sebenarnya. Sebab dia static, dia equilibrium. Jadi sebenarnya ada daya lagi, satu daya lagi yang menjadikan dia static. Iaitu daya yang color biru ni. Resultant force. Okey, berapa resultant force tu? Kalau kita ni cara lukisan. Ni 800. Okey, ni F2. Okey, ni adalah force, resultant force. Kena tahu juga ni dia punya vektor. Kalau arah sini, kita sambung sini, so resultant dia start dari sini, dari mula dia sampai hujung. Yang ni FR dia. Dia boleh juga kalau macam ni. Kita buat F2 dulu F2 ke bawah. Ni F2. F1 ke atas. Ke atas. So, ini adalah FR juga. Sama je. Mana-mana dulu pun. FR ni. So, daripada segitiga macam ni, boleh dapat tak FR ni? Tak boleh. Boleh kot. Boleh tak? Kena guna lukisan kejuruteraan ni. Ini bukan lukisan kejuruteraan ni. Okay. Yang kita kata equilibrium tadi adalah summation of forces equal to 0. Bila dia kata equilibrium, summation of forces equal to 0. Hasil tambah force sama dengan Kosong. Okay, dia ada lagi summation of moment equal to 0 ni. Moment tak masuk lagi. Nanti. Force dulu. Summation of forces equal to 0. So, biasa kita akan buat dalam paksi X dan Y. So, kalau X, kita leraikan ni kepada paksi X dan Y. Maksudnya, F1Y. Betul lah. Faham pula. F1Y, F1X. Kita pecahkan ini, yang tali ni. 800 Newton ni. Pindah dia kepada F1Y dengan F1X. Kita leraikan dia pada paksi X dan Y. Macam mana? Okay. Dia ada ni. So, kita leraikan dia. Ni Y. Ni jadi F1Y sama dengan 800. Ni segitiga ni. Ingat lagi segitiga ni. Okay. 90 degree kan? Ni 800 Newton. Okay. Ini berapa? 30. 30 darjah. Okay, degree dia. So, nak dapat yang sebelah sini apa? F1Y ni.
Dia sama panjang. Bukan. Tak. Tak. 800 tu hypotenuse lah kan? Hypotenuse. Segitiga. So nak dapat F1Y sama dengan sama dengan 800 cos Tan. 30. Sin cos Cos 30. Okay. Nampak kan? Okay, ingat. Nampak. Cos 30 berapa Calculator je. So yang atas ni adalah F1X. Dia sama juga vektor tu sebenarnya. Okay, yang ni F1Y. Ni F1X. Okay. Lepas tu, yang 800 tu adalah ini. Tengok ni vektor kan? Dia gerak, dia gerak ke atas, ke sini. Lepas tu tarik je. Ni adalah resultant untuk force yang kita buat F1Y dengan F1X. So yang ni F1Y ikut tu 800 cos 30 692 unit unit dia Newton lah kan? Newton lah. Ni 800 Newton kan? Newton lah. So F1X sama dengan 800 Newton. Sin. Apa? Sin 30. Okay, dapat 400. Kira jap. 400. Okay, kejap. Okay. Buat dulu tu. Boleh. 400. Hai Man. Sabar, aku minyak je. Okay. Lupa tau Man benda ni. Aku bila tengok balik macam aku lupa tu. Kena guna cepat. Kena ingat. Kena buka balik tu. Ya tu, aku kena jumpa balik ni tu. Papa Jas. Cikgu fizik aku. Cikgu Jasmine. Ni, Sedermawan. Sedermawan pun boleh tak? Tapi aku minat lagi Papa Jas lah. Ikutlah. Papa Jas, Mama Ke. Aku panggil. Sebab apa? Papa Jas tu ajar fizik, Mama Ke ajar chemistry tu. Dua-dua aku pegang. Tapi boleh lah ingat balik. Aku dah try ingat balik. Boleh kot. Banyak ni. Aku kena cari balik buku ni. Apa nama Sedermawan ajar? Aku lupa. Bukan fizik. Engineering Science. Engineering Science. Kena cari balik buku tu. Aku pun tak tahu mana dah buku tu. Bagi buku ke? Tak, aku ada tulis nota sikit. Lepas tu dia kan ada kasih ni macam slide apa semua tu. Maybe boleh lah tengok di situ. F1Y, F1X. Ni sin cos. Okay, dapat 400 Newton. So dia akan 400 Newton kan tadi. Okay. So tadi FR dia FR je 400 Newton lah. Okay, sorry. Sekejap.
Kalau dia buat macam ni, theta 90 degrees, FR dia pecah pada cos 60. F2 800 sin 60. Betul lah. Sama juga macam ni. Yang ni pun. Ini kita ni. So 800 ni adalah hypotenuse. Contohnya hypotenuse. HD. Okay, yang ni pun sama juga. Ini. Tapi ini bukan 90 degree sebenarnya. Ni bukan 90 degree. Bukan 90 degree. So that's why yang dipecahkan kepada Allah sayang. Okay, dipecahkan kepada ini. Yang tengah ni. Dijadikan segitiga kat sini. Segitiga ni kat sini. Okay. 800 cos 60. 800 cos 60 ni dapatlah yang kat sini. Panjang ni. Okay. 800 cos 60 sama dengan 400. Cos 60 kan? 400. Newton. Okay. Kemudian. F2 kat sini. Ni F2. Buat lagi satu 90 degree. 800 cos ni tadi 692. So kita akan dapat segitiga yang sebelah kanan ni. Ini 692. Kan? Ini kat sini 400. Okay, ini 90 degrees, 60, 150. So, theta kita tak tahu kan? Tapi dia bagi tahu kat sini. F2 is a minimum of the shortest length. Perpendicular. That's why theta dia sama 90. Ini bukan tu soalan lah. Dia kata, dia akan bagi tahu. F2 have a minimum magnitude. Minimum magnitude. Maksudnya paling kecil dia punya magnitude dia boleh pergi. Iaitu bila theta dia adalah 90 degrees. Okay, bila tahu theta dia 90 degrees. Ukuran dia kat mana 90 degrees? Ukuran dia dekat tengah. Kalau 90 degrees 90 degree maksudnya sebenarnya dia ke sini lah. F2. So F2 ni adalah sama yang kat atas ni. Sama atas ni adalah 800. Ni 30. 800 cos 30. Trik dia dekat sini. Dia nak tahu berapa theta dia. Bila dah tahu theta adalah 90 degrees. Okay. Bila 90 degrees dia, maksudnya F2 ni sebenarnya bukan arah macam ni. Theta ni 90 sebenarnya dia ke sini lah. F2 ke bawah. Bila bawah ni adalah sama dengan berapa yang ke atas ni. Arah yang sama. Kena arah yang sama. Nak dapat arah yang sama ni, kita convert lah 800 ni. Cos 30. Dapatlah yang ke atas ni. Y. F1 Y. Yang kita dapat tadi ni. Ni. 692. So that's why 92.3 kan. Okay. So that's why F2 adalah sama dengan 693. Okay. Kalau lukisan dia yang ni lah. Inilah lukisan dia. Bila theta sama 90 degrees, sepatutnya dia macam ni je. Segitiga. Ni F2. Tak nampak Ni F1. F2 arah ke bawah. So, ni adalah FR. Yang dia nak cari tu FR ni lah. FR ni 800. Ini 60. 800 cos 60. Dapatlah FR. Ni F2. F2 nak dapat 800 cos 30. 693. Tu yang dapat ni.
Trik dia kat sini. Minimum or shortest length when its line of action is perpendicular to the line of action of FR. Oh, perpendicular. Maksudnya 90 degrees lah konsep dia. Maksudnya Ada soalan lah, soalan. Bila dah dapat tu, kita kena recreate balik segitiga tu. Ya. Biasa yang ni dia trick je ni. Sebenarnya F2 bukan arah tu. Bukan arah ke bawah tu. Dia ke bawah. Dia ke sini. Yang ni. Yang ni betulnya. Dia lukis ni kelirukan kita. Dia nak tahu. Kita tahu tak theta ni adalah 90 degrees. Faham? Oh, faham lah. Bagus. Disebut. Tak apa, relax lu. Kita tak sampai ni. Nanti cepat habis. Nanti cepat habis. Boleh saya. Nanti cepat habis. Tak tahu nak belajar apa dah. Okay. So, itu ya. Kalau nak hantar assignment apa-apa ke, test ke, semua di dalam ni. Google Meet. Dalam apa? Google Classroom. Google Classroom. Sorry. Nampak kan? Google Classroom ni. Google Classroom. Classwork saya akan create kat sini. Kalau test lah. Test, assignments, quiz ke. Ataupun macam ni. Saya akan bagikan ikut modul lah. Okay, boleh. Saya kena buat modul. Modul 1. Macam tu lah. Modul 1, dalam modul 1 adalah quiz, assignment dengan test. Bila dia lulus tu, okay. Modul 2 pula. Topik yang kedua pula. Macam tu je. So, lagi soalan? Macam yang notes yang saya pakai ni, nanti kita orang dapat ke? Yang saya buat ni? Ya. Boleh. Saya bagi nanti. Okay. Sebenarnya dia tak note sangat. Dia conteng-conteng. Tak apa. Tapi tak apa. Dapat contoh. Boleh je. Ini berkaitan dengan sama juga. Nak cari load ni. Tapi sebenarnya ini tak nampak lagi. Dulu saya first time mengajar statik, saya tak tahu yang ni sebenarnya tak masuk lagi. Saya dah ajar. First class saya dah ajar dah ni. Macam nak kira ni. Moment, summation of moment. Pernah tengok equation je ni? Macam nak cari berat dia. Nak cari berat dia. W dia. Dia ada summation moment apa semua tu. Yang tu tak masuk lagi. Lepas tu tengok-tengok. Ni tak masuk lagi. Yang ni berkaitan dengan friction. Mau tolak ni kan. Friction kat mana? Bawah. Kat bawah tu. Interface between box tu dengan lantai. Kan? Dia opposite the force kalau Malaysia. Kita nak tolak ke kanan, jadi friction dia lawan lah. Semua ke belakang. Itu. Kita nak tolak ke kanan, nak bagi dia kotak ni gerak kanan. So, friction dia adalah ke belakang. Mu N. N sama dengan yang kat sini, force ni. Force yang kat sini. Ni panggil N. Normal force. Okay. So, friction adalah equation dia mu N. Okay, friction sama dengan mu times N. N ni adalah normal force. Normal force kat sini. Okay, normal force. Iaitu berat dia lah. Kalau ikut ini adalah berat dia lah. Kan? N ni sama dengan W. W berat dia ke bawah. So, normal force dia adalah N. Sama dengan W lah. Okay, so maksudnya dia akan masuk sini. Mu darab W contoh. Okay. Mu ni biasa dia akan bagi. Ni adalah coefficient of static. Dia bergantung surface. Surface apa yang dia bergerak. Dia contact. Maksudnya kalau box tu atas, katalah atas kaca. Okay. Mu dia rendah ke tinggi? Rendah. Lagi rendah kan? Bila rendah maksudnya friction dia lagi kecil lah. Contoh kalau box ni atas jalan tar kan. So friction dia lagi tinggi. Kita nak tolak lagi susah sebab friction dia besar. Mu dia pun besar. So walaupun objek yang sama, atas surface yang berbeza,
So friction dia akan berbeza. Mu berkadar langsung dengan friction lah kira. Oh, betul. Sekejap. Okay. Alright. So yang ni kita masuk nanti. Ni soalan test. Tapi ni test dulu. So dia gabung dia punya topics. So macam kamu modul satu-satu topik je. Panjang. Macam mana kita nak convert kepada vektor dalam unit IJK. I tu pada refer pada X, J pada Y, K pada Z. Ni macam nak cari magnitude dia, macam mana nak cari dia punya angle dia. Angle pun ada 3 lah. Sebab dia 3D. Angle pada paksi Y dengan paksi Y berapa? Angle dengan paksi Y berapa? X, Y, Z. Dia ada angle berbeza-beza. Sebab dia 3D. Ini nak cek equilibrium je. Berapa force untuk bagi dia equilibrium. Contoh soalan macam ni lah. Ada 3 force acted on this beam. Okay, lepas tu dia suruh cari moment dekat titik A. Moment, macam cari moment. Moment untuk menjadikan dia equilibrium. Contohnya contoh mic ni. Okay, dia ada force tarik dia ke sana. Okay, tarik dia ke kanan. Moment tu yang menahan tangan saya yang bawah ni. Tarik ke sana. Jadi force kalau arah ni okey. Kalau straight line ni maksudnya dia ada force lawan lah. Kalau X kan, saya tarik X, arah X. So force tangan yang kiri saya ni akan tolak ke kanan, ke kiri. Yang ni tarik kanan, yang tolak kiri. Okay. Tapi macam mana kalau dia bukan satu je. Satu ke sini, ada force ke sini, ke kanan ni. Lepas tu ada lagi force. Kalau tak payah ke kanan apa? Force dia arah ni. Arah macam ni. Dia tarik ke atas. Bila tarik ke atas, okay, kita kena pecahkan ni pada paksi Y dan paksi X. Okay. Pada paksi Y akan ada force ke atas. Pada paksi X ada force. So yang tangan kat sini pun akan lawan lah. Kalau ni tarik kanan, tolak kiri. Tarik atas. Turun bawah. Untuk bagi dia equilibrium. Tapi kes ni dia takkan jadi moment. Disebabkan force yang ke atas ni tidak akan menghasilkan moment. Saya nak terang tu, kamu kena masuk dulu topik ni. Takut kamu tak dapat tangkap ni. Untuk kes yang macam soalan ni, okey. Sebabnya, bentar ya, saya tunjuk kat sini. Force 3 ni kita akan pecahkan pada Y dan X. X dan Y lah. X dan Y. So kita akan pecah ni ke sini berapa value dia, ini pun berapa value dia. Dapat. Settle. Okay. Satu lagi, force ni, force yang ke kanan ni, kalau daripada titik A ni, okay, kita letak, contohnya kamu letak jari dekat titik A tu, dia akan menghasilkan rotation. Ni force ni. Kan? Dia akan hasilkan rotation arah counterclockwise. Dia akan pusing ke sana. Letak jari atas titik A, dia akan menghasilkan rotation lawan jam. Rotation ni yang panggil moment ni. Ni panggil moment. Lepas tu yang bawah ni pun akan hasilkan rotation juga. Rotation apa? Clockwise. Clockwise kan? Clockwise. Dia akan hasilkan pusing. Pada titik A lah. A tu sebagai pusat. A sebagai pusat. Okay, so dia akan hasilkan lawan jam. So moment tu nanti kita ambil yang ni, value ni M, contoh ini, yang ni panggil M1. Okay. Tolak M1. Kenapa tolak? Ini kita akan decide sama ada kita nak kata counterclockwise tu positif ataupun counterclockwise tu negatif.
Biasa saya akan buat counterclockwise ni adalah positif. Mana-mana yang kita nampak kat atas ni, kat gambar ni, momen yang menghasilkan counterclockwise, kita assume dia adalah positif. So, ini adalah M0, contoh ya. M0. M0 ni adalah positif lah. Sebab dia counterclockwise. Kalau M1 ni, negatif. That's why kita tolak M1. Step force ni akan menghasilkan momen. Yang ni hanya menghasilkan momen bila dia ke arah tu. Ke arah bawah je. Jadi F2 sin 60. 300 sin 60 degree. So bila arah dia ke bawah, so dia akan hasilkan momen apa? Counter clockwise juga. Clockwise. So kita akan tolak lah momen ni. Satu lagi, yang ni. Ini hasilkan momen tak? Hasilkan enggak kan? Betul. Tapi counter clockwise lah. Maybe. Counter ke? Clockwise? Counter. Sebab pusat kita kat mana? Tengah-tengah kan? Pusat kat A kan? Kita nak cari momen kat A, maknanya A tu adalah pusat. Bila force dia arah betul-betul lalu atas ni, macam mana dia nak pusing? Ya tu. So untuk force ni tak ada momen. Tak akan hasilkan momen. Yang hasilkan momen adalah yang ni je. Yang dia turun ke bawah. Dia tak kisah kalau katalah force, ada satu force betul-betul dia pergi kena kat A ni. Okay, dia takkan hasilkan momen. Sebab dia terus ke A, ke titik A. Kita nak cari momen kat A. Jadi dia pun, arah dia pun ke arah A. Jadi dia takkan hasilkan momen. So tak adalah momen kat sini. Tapi force ada. Force ada. Force tak ada. Kita kena pecahkan lerai pada X, lerai pada Y. So kat sini dia akan lawan lah. Ke bawah, ke kanan. Tak apa, nanti kita masuk tu. Banyak ni soalan-soalan ni. Ini ada dalam video. Equilibrium ni saya ada dalam video ni. Saya tunjuk. Macam mana nak kira semua ni. Lepas tu ni masuk topik structural analysis. Ini buat nota-nota sendiri ni. Okay. Example, ada example. Ini method of section. ZFM, zero force members. Okay, ni topik trusses macam dekat jambatan kan dia ada truss yang pegang jambatan tu daripada jatuh. Ini panggil trusses. Ni macam mana kita nak analisis truss lah. Free body diagram contohnya macam ni kita bagi. Okay, lukis free body diagram dia. Banyak lah, ikutlah kita nak ambil body mana. Kalau nak ambil body ni, kita buang roda tu, buang tali tu, dia akan hasilkan satu tali. Kalau yang tali ni adalah force kat atas. Kalau tali ni kita potong, bila ada potong, kita potong dia punya tali tu, so dia akan ada force ke arah tu. Free body diagram. Nanti kita masuk tu. Lepas tu ada friction. Masuk friction. Friction sikit je. Tak banyak pun saya buat nota ni. Dia ada dua yang saya cakap tadi. Dia ada coefficient of kinetic, coefficient of static. Perasan bila kita tolak any object, kotak ke apa, benda-benda berat, masa awal-awal nak tolak tu lagi berat daripada masa bila dia dah bergerak. Betul. Kan? Masa awal nak tolak berat. Bila dia dah bergerak sikit, kita tolak dia ringan sikit. Itu yang bezanya. Masa awal tolak tu kita panggil mu S. Coefficient dia adalah mu S. Berbeza mu statics.
masa statik sebelum dia bergerak. Bila dah bergerak, dia ada lagi friction. Tapi dia dah kurang sikit dan kita namakan mu K, kinetic. So, kalau case kat sini, mu S besar daripada mu K. Macam tu itu friction. Centroid adalah titik graviti. Maksudnya any objek, sama ada simetri ke tak simetri ke, dia pasti akan ada satu center of gravity. Center of gravity ni lah tempat weight bertindak. Contohnya badan kita. Okay. So weight bertindak adalah pada titik tengah badan kita. Mungkin kat sini. Ni adalah W kita. Titik tengah. Kalau objek yang simetri, okey lah. Tak masalah lah. Kalau petak yang tu, center of gravity dia kan lah. Betul-betul kat tengah. Separuh daripada sini. Separuh dari atas. Wah. Kalau simetri, okey. Yang bersimetri kan. Dia segi empat. Segi empat sama, segi empat. Segi empat tak sama ni. Macam tu juga. Kalau center of gravity ni still guna ke? Yang kan kalau fizik je W sama dengan 10 kan? Benda apa? 10? Kalau gravity. Still guna lagi untuk ni? Gravity Gravity kita pakai 10 lah. 10 meter per second square. Ini unit untuk acceleration. Acceleration kan? Berat kelajuan gravity. W sama dengan mg. G ni gravity dia. Gravity yang tadi tu lah 10 meter per second square. Kalau berat kita 10, okay, plus 10 maksudnya 10 kg. 10, 1. Maksudnya weight dia ada berapa? 10, 100 apa? Newton. 100 Newton. Unit dia kena tengok betul unit dia. Kalau tadi saya contoh sini sikit. W sama dengan mg. Ni rumus dia. M ni unit kilogram. G unit meter per second square. So dia akan jadi kilogram meter per second square. Ini adalah persamaan dengan Newton. So bila M ni adalah 10, ni gravity ni 10. Ni unit ni ya, unit bawah ni lah. 10 ni lah. 10 ni. Okay. So dia akan jadi 100 Newton. 100 Newton. Ini bergantung juga G ni. Ada dia bagi 9.81. Ada dekat 10. Okay. Bergantung soalan. Ada kadang dia ambil value lain. Itu ikutlah. Kata dia suruh cari berat gravity dia 5 ke. Contohnya kat bulan ke kat mana-mana planet kan. Dia kata G dia adalah 8, 7. Kena ambil nilai itulah sebagai G. Kalau dia tak bagi tahu, kita guna yang kita tahu je. Kita boleh assume lah. Ambil lah 10 lah senang. Tapi biasanya kita pakai 9.81. Ya, saya ada dengar agak 9.81. 9.81 pakai 90. Okay, tu ni center gravity. Contohnya macam ni kan, dia tak simetri. Kan kat atas ada lubang. Kan kat ini ada lubang pula. Dia tak simetri. So, dia bukan betul-betul kat tengah ni. Dia akan ke bawah sikit. Dia duduk kat bawah sikit. Macam mana nak tahu exact location dia? Kena buat calculation lah. Kena kira lah setiap satu tu. Lepas tu moment of inertia. Ini last ni. Ini sangat penting sebelum kamu ambil strength of material. Strength of material akan guna benda ni. Centroid dengan moment of inertia. Centroid ni sama juga dengan center of gravity lah.
Centroid. Lepas tu ni moment of initial. Ni main-main dengan equation ni. 1/12 BH3 kuasa 3 apa semua ni. Ni nak derive je, nak derive equation. Lepas tu bila dah tahu, kita pakai table. Ni senang sikit, kita pakai table. Kalau bentuk dia bulat, inilah dia punya equation dia. 1/4 pi r cos 4. Macam tu je, tak payah nak derive balik. Kenapa dia dapat value ni, tak payah. Guna je, ni ada table dia bagi. Masa soalan dia akan bagi table ni. Okey, itu je kot. 11.30 lah. Mesti kamu dah boring lah. Okey, sarapan tak lagi? Sarapan dah sikit tadi. Daniel lah kot belum. Ni kelas first hari ni? Kelas first. Okay. Okey lah. Masih ada kelas pula ke 12 ni. Alright, itu je kot. Baik. Soalan lagi? Tak ada. Masa Jumaat ni ada kelas dengan saya lagi kan? Ya, pukul 10 kan? Macam biasa lah. Macam biasa. Okay. Okay, dalam untuk statik ni saya nak kamu ready setiap kali kelas ada kertas untuk kamu tulis. Nak buat exercise ke, saya tanya suruh buat free body diagram ke, nak suruh kira ke apa ke, bagi ada kertas, buku ke tak kisah, dan calculator, scientific calculator. Okay, scientific calculator. Kena betulkan balik lah calculator saya. Tak ada bateri tak. Kena prepare tu lah. Okay. Alright.